Seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sarawak pula bersama Bu Mawin. Bu Mawin, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Zaira di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan selamat pagi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak akan melaksanakan operasi Gawai Raya 2019 bermula 29 Mei hingga 13 Jun bersempena dengan musim perayaan tahun ini. Menurut pengarah JPJ Sarawak Muhammad Syafiq Anas Abdullah, seramai 150 orang anggota penguatkuasa JPJ, pemeriksa kenderaan motor dan pegawai teknologi maklumat seluruh negeri akan terlibat dalam operasi tersebut bagi mengawasi keselamatan di jalan-jalan utama sepanjang musim perayaan. Jelasnya tahun ini pihaknya memberi fokus terhadap mengurangkan kadar kemalangan dan kematian sebanyak 10% bagi kenderaan persendirian serta motosikal berbanding dengan musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2018 yang merekodkan 335 kes kemalangan melibatkan kematian. Dalam pada itu, pihaknya juga telah melaksanakan opsi Sih 2 Palang 2019 melibatkan pemeriksaan ke atas 10 syarikat bas di Sarawak. Sebanyak 189 buah bas dan 325 orang pemandu bas telah diperiksa bermula 22 Mei hingga 28 Mei lalu, manakala 11 saman telah dikeluarkan kepada pemilik syarikat dan pemandu bas selain 17 notis temu siasat dikeluarkan bagi pelbagai kesalahan. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan orang awam supaya memastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan balik kampung dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Muhammad Syafiq berkata demikian selepas merasmikan gimik Operasi Gawai Raya 2019 di stesen penguatkuasa Serian. Turut diadakan pengagihan bubur lambuk dan 20 biji topi keledar kepada pengguna jalan raya yang merupakan sumbangan daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Negeri. Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar prihatin akan masalah bekalan air yang dihadapi rakyat di Baram, khasnya kawasan Puyut dan Lubuk Nibong, kini meneruskan projek bekalan air luar bandar BALB kawasan Marudi. Ketua Parti Keadilan Rakyat PKR Cabang Baram Roland Engan berkata hadiah gawai daripada Kerajaan Persekutuan itu memberi makna kepada penduduk sekitar setelah sekian lama menanggung masalah kekurangan bekalan air di bawah pimpinan kerajaan terdahulu. Menyatakan demikian dalam satu kenyataan di Miri, katanya Kerajaan Pakatan Harapan telah menyiasat projek tersebut selepas mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Justru sekiranya terdapat sebarang dakwah daripada mana-mana pihak bahawa Kerajaan Persekutuan telah membatalkan projek tersebut dan diambil alih oleh Kerajaan Sarawak adalah cubaan untuk mendapat sokongan politik tanpa fakta yang benar. Roland memberitahu PKR Baram memandang serius pelaksanaan projek bekalan air berkenaan dan akan bekerjasama dengan kementerian terlibat dalam memastikan projek itu disiapkan mengikut jadual. Petani dan peladang di negeri ini diseru supaya peka terhadap konsep zero burning seperti yang diamalkan di ladang sawit. Pemangku Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Amirul Arifin berkata langkah pencegahan itu penting bagi memastikan indeks kualiti udara sentiasa bersih dan bebas asap. Jelasnya pelepasan asap ke udara hasil daripada pembakaran terbuka akan memberi imej buruk kepada industri pelancongan. Selain daripada itu, Amirul menambah pembuatan baja kompos juga wajar diamalkan sebagai alternatif kepada pembakaran terbuka. Perkara itu bukan sahaja akan meningkatkan imej negeri, malah memastikan udara yang bersih dan bebas asap untuk dinikmati oleh semua rakyat. Amirul berkata demikian pada Majlis Perasmian Program Kesedaran Alam Sekitar bersama Lembaga Kebajikan Anak-Anak Yatim Sarawak, Periyatim, di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan duit raya kepada 40 orang anak-anak periyatim. Aidilfitri yang bakal diraikan minggu hadapan ternyata lebih meriah buat 57 pelatih Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Seri Satok apabila mereka berpeluang memilih sendiri baju raya sebagai persediaan untuk menyambut Aidilfitri.
Isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Jumaani Tun Tuanku Bujang berkata ia merupakan kali kelima program seumpama diadakan untuk warga PPDK Sri Sato. Beliau yang juga pengerusi Persatuan Kebajikan Petrajaya PKPJ memberitahu golongan OKU ini tidak harus disisihkan kerana mereka berhak merasakan keterujaan untuk menyambut Aidilfitri seperti insan lain. Acara tahunan tiap-tiap tahun PKPJ mengadakan Ramah-Tamah Hari Raya program. Lepas tu ada buat buka puasa, sambutan Aidilfitri dan memberi kad fitrah. Kita mesti menghormati mereka. Jangan selalu mengecewakan hati budak-budak yang kita kasihi dalam keluarga kita. Jangan diperbezakan. Beliau ditemui pemberita semasa program tersebut di Petrajaya Kuching yang turut dihadiri pengerusi PPDK Sri Sato, Datuk Dr. Munirah Hassan. Sementara itu, ibu bapa dan penjaga turut merasa terharu dan gembira dapat berkongsi manfaat melalui program tersebut. Sudah syukurlah sangat. Tak pernah mengalami sesuatu macam itulah. First time kan? Perasaan kami orang bangga hari ini sebab membeli bang anak-anak minat sebab Datin terlebih berutamakan budak-budak macam ni. Lepas tu dia memang tiap tahun pun dia akan beli barang untuk anak OKU macam inilah tiap tahun. Si sangka lah dapat bantuan macam tu. Sebab kami pun baru masuk kelas ya. Kami datang store pun macam terkejut aja amatnya dapat bantuan yang si putus-putus untuk persiapan raya. PPDK Sri Sato ditubuhkan pada 2015 dan ia merupakan sebuah PPDK yang amat aktif. PPDK Sri Sato terdiri daripada golongan OKU berumur lingkungan 3 hingga 41 tahun yang mempunyai masalah pendengaran, pertuturan, masalah pembelajaran, fizikal dan penglihatan. Biarpun berada di dua negara berbeza, namun asal-usulnya dari Apau Koyan Borneo menjadikan etnik Kayan Sarawak dan Kalimantan Indonesia kekal mempunyai persamaan bahasa, budaya dan adat resam. Kehadiran rombongan Kayan mendalam dari Pontianak dan Putus Sibau Kalimantan antara penyeri dan sesuatu yang baharu bagi penganjuran Dol Ledoh di Umar Belor, Sungai Asap yang berakhir Isnin lalu. Bagi ketua rombongan Kayan Mendalam, Tus Ewang Mering Doledoh yang diraikan di Sungai Asap itu sememangnya berada pada landasan tradisi yang betul. Bahasanya sama, budayanya sama, semuanya sama. Nama juga apapun sama. Jadi kami datang di sini tidak ada yang kami herankan. Dan di sini ada Doledoh. Nah, kalau kami di Kayan Mendalam, di daerah Putus Sibau itu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, di sana disebut Dange. Tetapi kalau Anda sedikit bergeser ke Kalimantan Timur, ada juga Dange, tetapi juga ada namanya Pelung. Itu juga jenis sama dengan ini. Atas semangat kesatuan etnik Kayan Borneo, menurut Tus Oewang, kehadiran mereka ke Sungai Asap turut berkongsi kegembiraan serta tradisi yang diwarisi bersama. Rombongan seramai hampir 40 orang itu juga menampilkan persembahan mereka di samping bertindak sebagai juri beberapa pertandingan tradisional yang dijalankan. Sesungguhnya penganjuran Doledoh bukan sahaja bertujuan memperkenalkan budaya, adat resam dan tradisi kepada golongan muda, malah ia simbolik hubungan kekeluargaan antara Kayan Sarawak dan Kayan Kalimantan Indonesia. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia 2019 RWMF edisi ke-22 akan berlangsung pada 12 Julai depan dengan memfokuskan usaha meningkatkan kelestarian alam sekitar. Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak STB, Syazid Datuk Saleh Asko berkata, ia bukan sahaja tertumpu terhadap pemeliharaan budaya dan seni, malah alam sekitar di kawasan Festival Kampung Budaya Sarawak di Kuching.
Ujar beliau, dalam usaha bersepadu untuk menjadikan festival itu lebih mesra alam, STB bekerjasama dengan pelbagai syarikat dan organisasi untuk menangani sisa dan mengurangkan karbon terhadap alam sekitar selari dengan matlamat pembangunan lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ia termasuk usaha menggalakkan pengunjung membawa botol air sendiri bagi mengurangkan pembuangan botol di tapak festival selain tiada penjualan air minum dalam botol bagi tujuan itu. Ini berikutan sebanyak 60,000 botol plastik telah dikutip pada festival sebelum ini dan ia telah mendatangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. STB juga katanya akan mempunyai kumpulan sukarelawan yang dikenali sebagai Green Warriors sebagai inisiatif membantu membersihkan kawasan tapak festival. Pihak STB kali ini akan menyediakan 20 buah tangki air di tapak festival bagi memudahkan pengunjung mendapatkan air minuman secara percuma. Syarzad berkata demikian pada sidang media di Kuching. Untuk rekod Festival Hutan Hujan Sedunia tahun lepas telah menarik kira-kira 20,000 orang pengunjung ke festival itu. Perolehan stesen ternakan Carmo Plains 220 km dari Darwin, Australia jamin bekalan daging halal yang mampan di rantau ASEAN dan Timur Tengah. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Husin menyatakan pelaburan ternakan lembu dan kambing SEDC sejak 1982 di stesen Rosewood mempunyai ruang terhad selain berada 900 km dari Darwin yang memberi cabaran logistik untuk ekspor. Ia pada masa sama terpaksa dibawa ke padang ragut milik pengusaha lain di stesen Black Bull 240 km dari Darwin yang menelan belanja hampir RM1 juta setahun. As I said, Rosewood is good for breeding. That means producing small cattle. But then they don't have enough grass to feed this one. So the limit is 30,000. That's about the limit. After that, we have to bring them out. No, if I have my own farm, it's my farm which can actually grow in terms of value. At the same time, I can bring my small cattle there and make them grow. Justeru perolehan stesen ternakan baharu yang mempunyai padang ragut seluas lebih 100 ekar ini merupakan langkah strategik SEDC untuk menternak sehingga 32,000 lembu dengan sasaran ekspor sehingga 7,000 ekor setahun. Bercakap pada sidang media mengenai perkara tersebut di Kuching, Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz menyatakan ladang milik SEDC itu diusahakan oleh sebuah syarikat ternakan yang mempunyai pengalaman 37 tahun dalam bidang tersebut. Pada masa sama, stesen baharu tersebut turut sesuai untuk ternakan kerbau yang semakin mendapat permintaan di pasaran tempatan dan negara serantau. SEDC membeli stesen Carmo Plains bernilai $20 juta Australia atau RM60 juta pada 5 Mac lalu. Penganjuran Pesta Doledo peringkat Sungai Asap Belaga kali ke-6 di Umar Belur pada 26 hingga 27 Mei lepas berlangsung penuh meriah dan warna-warni. Acara itu disertai seluruh masyarakat Kayan di penempatan semula bakun BRS, Sungai Asap serta Kayan Mendalam dari Pontianak dan Putus Sibau, Kalimantan Barat, Indonesia. Umar Belor, sebuah penempatan etnik Kayan yang terpanjang di Sungai Asap, mempunyai jumlah penduduk seramai 1,130 orang. Mereka terbahagi kepada 7 blok sepanjang 1 km yang menjadi lokasi penganjuran Pesta Doledo 2019. Menurut Ketua Masyarakat Kayan Sungai Asap, Pemancar Umek Jeno yang juga pengerusi jawatan kuasa induk Pesta Doledo, penganjuran Doledo adalah simbolik kesyukuran terhadap hasil tuaian sepanjang setahun lalu. Adalah satu masa di mana kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas hasil tuaian kita pada tahun yang lepas dan juga kita seterusnya memohon doa supaya tuaian kita, kerja-kerja kita pada tahun yang mendatang juga akan berbuah hasil. Pesta Doledo yang disusun dengan penuh tradisi etnik Kayan itu dimeriahkan dengan persembahan serta pertandingan kebudayaan.
Acara perarakan yang dinamakan Do Pusang Kayo merupakan simbolik kepulangan para pahlawan Kayan dari medan perang atau ngayau. Kepulangan mereka turut disambut oleh kaum wanita dan dirunjis dengan air khas sebagai tanda membuang badi perang. Lebih istimewa, pertandingan muzik tradisional seperti sape, tung dan selingut menjadi acara yang menonjolkan seni budaya masyarakat Kayan. Parab yang sering digunakan untuk menyambut tetamu ke sesuatu majlis dan rumah panjang juga dipertandingkan. Bagi penasihat jawatankuasa pengelola Pesta Doledoh 2019, penghulu saging BID, kerjasama semua pihak menjayakan Doledoh menjadikan penganjuran kali ini lancar dan terbaik diketuai Maren Umading Ajang. Mengucap banyak terima kasihlah kepada pihak yang menyalurkan bantuan kepada jawatankuasa saya di Umar Buloh. Jadi tanpa bantuan yang mereka hulur bantu, maka susah kita nak anjurkan. Kemuncak Pesta Doledoh 2019 ialah pertandingan keligit dan berlawan yang disertai anak-anak muda Kayan Sungai Asap. Sementara itu, Umar Lesong telah dipilih secara cabutan undi bagi penganjuran Pesta Doledoh yang bakal dijenamakan semula sebagai Rame Doledoh pada tahun 2020. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan.